أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita buka warahmatullahi majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu majlis yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi perbincangan kita pada kali ini secara atas jalan saja kerana PKP masih lagi dilanjutkan. Jadi kita sama-sama doalah moga-moga kes ini makin reda, terutamanya di negara Malaysia ni, insyaAllah. Baik, jadi berkumpulnya kita pada hari ini adalah untuk menjalankan satu sesi mudzakarah berkenaan dengan surat permohonan yang baru saja kita dapat daripada seorang pensyarah yang bertanyakan pandangan dan meminta pengesahan berkenaan ajaran yang baru muncul di Terengganu, iaitu ajaran Kanzul Mahfian. Jadi bagi keterangan yang lebih jelas, saya menjemput setiausaha saya iaitu Ustazah Syamilah untuk mengemukakan dan membacakan surat permohonan tersebut. Ustazah. Okey, baik. Terima kasih kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan surat permohonan tersebut, surat permohonan ini telah kita terima pada 4 minggu yang lalu dan saya sebagai setiausaha telah mengedarkan memo muzakarah fatwa kepada ahli jawatankuasa fatwa untuk persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Okey, menurut permohonan yang telah dibuat, permohonan ini berkaitan mengenai ajaran Kanzul Mahfian. Okey, berdasarkan permohonan, terdapat beberapa kekeliruan yang ada dalam ajaran ini. Yang pertama adalah pengasas kepada ajaran Kanzul Mahfian ini mentafsirkan Al-Quran tanpa merujuk kepada kitab tafsiran yang muktabar, iaitu menggunakan logik akal sahaja. Yang kedua adalah ajaran ini menggunakan wuduk hakiki yang tidak menggunakan air dan membawa kepada solat yang berterusan. Yang ketiga adalah ajaran ini memperkenalkan tauhid asli, tidak mengesakan Allah. Dan yang keempat, madah ajaran ini mempunyai perkataan yang berunsur ajaran sesat wahdatul wujud. Okay, sehubungan dengan itu, permohonan adalah untuk memohon ulasan dan pandangan daripada pihak ahli jawatankuasa fatwa negeri berkenaan ajaran Kanzul Mahfian ini. Okay, jadi saya ingin meminta izin daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti untuk menjemput pemohon sendiri untuk turut serta bersama-sama kita dalam perbincangan ini. InsyaAllah boleh. Silakan. Assalamualaikum Cik Izzah. Waalaikumsalam. Cik dah boleh masuk ke dalam talian melalui link yang telah saya berikan tadi. Baik, saya masuk line sekarang Puan Syamilah. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan kita, sukalah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan pemohon kita pada hari ini, iaitu Cik Nur Izzah binti Zamri. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Tujuan kita menjemput beliau adalah untuk mengetahui maklumat dengan lebih terperinci berkenaan ajaran Kanzul Mahfian ini dan sebagai maklumat tambahan. Jadi, itu sahaja daripada saya bersama Datuk Mufti. Baik, terima kasih kepada Ustazah Syamilah. Jadi pemohon ni, ni pemohon yang okey, baik, saya difahamkan bahawa cik ni seorang pensyarah. Pensyarah kat mana tu? Ya, saya seorang pensyarah di Uniza. Oh, Terengganu. okey, baik cik. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita ni, pertama sekali sudilah saya untuk perkenalkan dulu ahli jawatankuasa fatwa yang ada bersama-sama kita pada hari ini. Jadi yang sebentar tadi yang hubungi cik adalah setiausaha saya, iaitu Ustazah Syamilah. Seterusnya kita ada lagi 4 orang ahli jawatankuasa fatwa. Yang pertamanya adalah pegawai buhus yang kita lantik khas untuk turun padan dan membuat tinjauan berkenaan ajaran Kanzul Mahfian ni, iaitu Ustaz Husaini, boleh panggil Ustaz Sani. Seterusnya kita ada Prof Syahmi, iaitu Dekan Pusat Pengajaran Syariah UPM. Yang ketiga kita ada Ustazah Hanun sebagai pensyarah Jabatan Usuluddin Uniza. Dan yang terakhir adalah Ustazah Salsabila, iaitu sebagai pensyarah Pusat Pengajaran Islam USIM. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara atas talian saja. Dan untuk pertamanya saya menjemput Ustaz Sani selaku pegawai buhus bagi menerangkan serba sedikit berkenaan ajaran Kanzul Mahfian ni, insya-Allah.
Baik, terima kasih Sahibus Samahah Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya, saya akan menerangkan sedikit berkenaan latar belakang ajaran Kanzul Maghfiyang. Jadi, ajaran Kanzul Maghfiyang ni adalah sebuah ajaran baru yang muncul di Kuala Terengganu, bertapak di kampung Padang Negara, Batu Buruk, Terengganu. Pertama sekali, saya akan sebutkan berkenaan pengasasnya terlebih dahulu, iaitu nama pengasas adalah Dr. Azhar Ali. Beliau seorang bekas guru sekolah menengah selama 20 tahun. Beliau juga ada lulusan PhD dalam bidang herba dan sekarang beliau menjadi pengamal perubatan lah yang disebut sebagai biohunza. Jadi perubatan ini dijalankan di rumahnya sendiri. Dari segi pendidikan pula, Dr. Azhar Ali ni dia tak ada pendidikan agama secara formal, tapi beliau pernah lah join tarikat di sebelah kampung Pulau Manis, Serada, Kuala Terengganu dengan seorang syekh. Jadi syekh ni bernama Syekh Ibrahim. Jadi berbalik kepada ajaran pula, ajaran tadi, ajaran Kanzul Maghfiyang. Jadi ajaran ini diberi nama sebagai Kanzul Maghfiyang, perbendaharaan tersembunyi. Ini seolah-olah ajaran ni mengajarkan sesuatu yang tersembunyi dan tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi ajaran ni dijalankan di sebuah surau milik pengasas sendiri, iaitu surau nama dia Surau Radah Cahaya. Jadi surau ni dibina betul-betul sebelah rumah Dr. Azhar Ali ni. Dan kemudiannya beliau bina surau ni adalah atas hasil sumbangan daripada pelajar dia sendirilah dan beberapa sumbangan orang lain. Jadi surau ni adalah digunakan sekadar untuk ahli dia sahaja. Adapun orang luar tak boleh masuk. Maknanya bukan tak boleh masuk, tapi untuk join kuliah mereka memang tak akan dapat join lah, sebab akan dirahsiakan ataupun disembunyikan lah. Jadi ini adalah berdasarkan pandangan orang kampung yang saya temu bual dan sebagainya. Dan saya ada juga temu bual daripada Dr. Azhar Ali sendiri, tapi tak dapat maklumat. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahualam bissawab. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Sani atas penerangan yang dijelaskan sebentar tadi. Seterusnya saya rasa adalah lebih baik sekiranya kita mendengar sendiri penerangan daripada pemohon berkenaan ajaran ini. Jadi sekiranya ada apa-apa penambahan ulasan maklumat yang penting, dipersilakan Cik Izzah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan maklumat berkenaan ajaran Kanzul Maghfiyang ini. Okey, seperti yang Ustaz Sani terangkan sebentar tadi, itulah antara biodata mengenai Ustaz Azhar Ali yang mengajarkan tentang ajaran Kanzul Maghfiyang ini dan juga pengamal perubatan bagi biohunza di rumahnya. Okey, jadi tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan pandangan daripada pihak Jawatan Kuasa Fatwa Negeri berkaitan surat yang telah saya tulis dan hantar beberapa minggu lepas. Dalam surat tersebut ada saya tuliskan mengenai ajaran Kanzul Maghfiyang yang dibawa oleh Dr. Azhar Ali ni. Cik Izzah, boleh saya tahu macam mana Cik dapatkan maklumat pasal ajaran Kanzul Maghfiyang ni? Mula-mula ceritanya bagaimana? Boleh cerita sedikit tak? Mula-mula ceritanya saya ada melihat video yang ditunjukkan kepada saya daripada seorang rakan saya mengenai ajaran Kanzul Maghfiyang ini. Dalam video tersebut, saya ingat saya seperti satu upacara yang dijalankan. Didapati upacara ini adalah untuk mereka yang ingin menjadi anak murid kepada Dr. Azhar Ali ini. Mereka ni antara dalam upacara itu mereka perlu memakai kain kiswah makam Rasulullah, memegang tongkat Tok Kupalu, Tok Kupalu, membaca madah Kanzul Maghfiyang. Madah ini dibacakan oleh Dr. Azhar ini. Video tu ada lagi tak? Boleh kami tengok? Maaf, video tersebut telah hilang dari simpanan saya. Ya. Tetapi saya ada mendapatkan beberapa maklumat daripada dua orang pelajar saya yang mengatakan ada antara ahli keluarga mereka yang terlibat dalam ajaran Kanzul Maghfiyang ini. Okey, pertama seorang pelajar saya daripada negeri Pahang katanya keluarga iparnya ada terlibat dalam ajaran Kanzul Maghfiyang ini. Sejak menyertai
sejak menyertai ajaran ini di Terengganu, keluarganya mula terabai. Suami kakak iparnya yang menyertai ajaran Kanzul Mafian ini mula mengabaikan keluarga, diberikan duit kepada Dr. Azhar ini. Kemudian nafkah kepada keluarga juga diabaikan. Sampai satu tahap, orang yang mengikuti Dr. Azhar ini sanggup meminjam kepada Ahlong untuk memberikan duit kepada Dr. Azhar ini. Okey, jadi pada saya, jika ingin menyertai separang kelas agama apapun, ajaran apapun, tidaklah sampai kepada tahap begini, iaitu keluarga diabaikan, nafkah tidak diberi. Saya rasa tiada ajaran Islam yang mengajar sedemikian. Maka ajaran Kanzul Mafian ini sangat pelik dan bertentangan dengan Islam. Oh, teruk juga tu ajaran dia. Jadi pelajar yang seorang lagi pula tu macam mana kisah dia? Okey, maklumat seterusnya saya dapat dari pelajar saya, yang ni katanya abangnya sendiri yang terlibat dalam ajaran ini. Dia menjedari selepas dia disuruh oleh abangnya untuk photostat sebuah nota. Kemudian apabila dia berasa pelik melihat nota itu, dia menelefon saya untuk mendapatkan pandangan, dan saya meminta kepadanya untuk photostat dan beri kepada saya untuk saya teliti. Setelah saya teliti dan saya lihat nota itu, nota yang diberikan itu memang pelik dan mengelirukan. Gambar kertas-kertas ajaran tu ada lagi tak? Kalau ada boleh tuan share sini. Ada saya simpan. Antara gambar surau. Kemudian ada nota, gambar-gambar nota. Seterusnya ada gambar dari WhatsApp juga. Mengenai tauhid, tauhid asli yang diajarkan. Ada juga mengenai wuduk hakiki. Okey, jadi pandangan saya ialah jadi dalam perkara ini saya ingin memohon pandangan, kerana ada perkataan-perkataan pelik dalam madah yang disampaikan ini. Antaranya ialah di dalam Allah aku berada. Okay. Oh, jadi inilah yang dikatakan Kanzul Mafian yang kata digunakan macam bai'ah tu ya? Ya. Ini antara contoh-contoh madah yang digunakan. Okey, saya ada persoalan berkenaan tafsir Quran itu. Dari mana Cik Izzah dapatkan maklumat berkenaan tafsir Al-Quran tanpa merujuk kitab yang mutabak itu? Oh, berkenaan tafsir Al-Quran tu, saya berjumpa sendiri dengan Dr. Azhar ini dengan alasan saya nak minta ubat kencing manis. Sambil-sambil saya bertanya mengenai tafsir dan rujukan apa yang digunakan dalam kelasnya. Okey, katanya dia tidak menggunakan mana-mana tafsir ataupun buku rujukan, tetapi dia menggunakan tafsir mengikut kata hatinya dalam mentafsir Al-Quran. Sebagai contoh, ayat yang menerangkan mengenai Lailatul Qadar dalam surah Al-Qad, jika kita mentafsirkan ia sebagai malam Lailatul Qadar, tetapi beliau mentafsirkan ia sebagai kejahilan manusia secara berkadar-kadar. Katanya, maksud kejahilan di sini adalah daripada perkataan Lailah, malam, yang ditafsirkan sebagai gelap. Manakala gelap ditafsirkan sebagai kejahilan. Kejahilan manusia secara berperingkat kadar. Dr. Azhar Ali ni seorang pengamal perubatan. Tapi macam mana tiba-tiba dia boleh terlibat mengajar ajaran ni? Sebab dia terlibat dengan ajaran ini ialah kerana dia memberitahu bahawa dia ada join, ada menyertai tarikat, seperti yang ada Ustaz Sani sebutkan di awal tadi. Kemudian katanya dia ada bermimpi Rasulullah pada umur dia 26 tahun. Jadi dia nak orang lain juga sama-sama berada di jalan syariah Islam yang dibawa Rasulullah ini. Okey, baik. Jadi ada soalan lagi ke? Kalau tak ada dah, saya rasa dah cukup penerangan daripada Cik Izzah tadi.
Jadi inilah antara kelebihan yang kita dapat apabila kita menjemput orang luar. Kita boleh dapatkan maklumat tambahan yang lebih jelas lagi. Jadi oleh itu kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Izzah kerana sudi bersama kami pada hari ini. Minta maaf banyaklah kalau ada salah silap atau kekurangan daripada pihak kami. InsyaAllah kami akan keluarkan memo untuk maklumkan kepada Cik berkenaan keputusan muzakarah kami nanti. Jadi Cik, kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya, insyaAllah. Allah, terima kasih. Saya mohon undur diri dulu ya. Okey, baik, sila. Okey, baik. Setelah kita teliti maklumat yang kita dapat berkenaan ajaran Kanzul Mafia ni, saya rasa eloklah kita segerakan proses berkaitan penentuan hukum ya. Jadi semua jelas dah kan dengan perbincangan tadi? Jelas? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan mulakan dengan satu dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka jelaslah di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar beriman dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sunnah, serta beriman dengan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan ajaran Kanzul Maghfirah ni, pertama-tamanya saya ingin menjemput Ustaz Salsabila lah untuk membawakan fatwa yang menyatakan berkenaan akidah berkaitan ajaran ini. Silakan Ustazah. Terima kasih, saya bersama Dr. Mufti. Jadi berkenaan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan, sukarlah saya untuk menyebutkan fatwa pegangan akidah di 3 negeri, iaitu Terengganu, Sabah dan juga Wilayah Persekutuan, di mana ketiga-tiga fatwa ini telah pun diwartakan. Pertama, yang Terengganu di bawah Seksyen 25, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1966 memfatwakan bahawa umat Islam di negeri Terengganu hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan juga akhlak. Dan fatwa ini juga melarang daripada mengikuti selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut negeri Sabah pula, dalam muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah kali kedua pada tahun 2016 telah bersetuju untuk mewartakan pegangan akidah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalam fatwa negeri Sabah telah ditetapkan secara khusus kalau akidah dan tauhid itu mestilah berpegang pada Asy'ariyah dan Maturidi, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Manakala fiqh dan syariah pula mengutamakan mazhab Syafi'i dan meraihkan 3 mazhab yang lain, iaitu Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Manakala dari segi tasawuf pula mengikuti sufi yang berwibawa seperti Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Adapun mana-mana yang bercanggah dengan 3 perkara ini, maka dikira suatu kesalahan dan akan dikenakan hukuman undang-undang. Okey, Wilayah Persekutuan pula ada memfatwakan berkenaan ciri-ciri yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri yang dinyatakan dalam fatwa tersebut. Antara ciri-ciri yang kita boleh kaitkan dengan ajaran Kanzul Mafia ini adalah seperti: pertama, mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan apa-apa sifat yang maafkan saya. Yang pertama, mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat selain apa-apa sifat yang selainnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beliau mengatakan tidak boleh mengesahkan Allah, ibarat Allah bersifat dengan sifat yang lain daripada esa. Yang kedua, berpegang kepada konsep manusia bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menolak sebarang tafsiran ayat Al-Quran atau teks hadis yang telah diijma' oleh para ulama' mutabar. Sebab ajaran ini menggunakan tafsiran sendiri dan ini adalah ibarat menolak tafsiran yang mutabar. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Ustaz Salsabila tadi ada menjelaskan berkenaan dengan pegangan akidah kita, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sedia maklum bahawa majoriti negeri di Malaysia ini berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Dan selain itu juga disebutkan bahawa disebutkan berkenaan ciri-ciri berkaitan dengan ajaran Kanzul Makhfiyah ini. Jadi saya rasa sekarang kita dah mula dengan perbincangan mengenai 4 kekeliruan yang terdapat dalam surat permohonan tersebut. Dipersilakan kepada siapa-siapa yang nak bagi pandangan. Sahibus Samahah Datuk Mufti, saya ingin menyentuh berkenaan pentafsiran Al-Quran tanpa merujuk tafsiran yang mutabar. Sebagaimana tafsiran yang dibuat berkenaan perkataan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qad, beliau mentafsirkannya dengan tafsiran kejahilan manusia secara berkadar-kadar. Jika dirujuk kepada mana-mana kitab tafsiran para ulama mutabar, tidak ada satu pun tafsiran yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu berkait dengan kejahilan manusia. Antaranya ialah seperti tafsir Al-Maghari. Tafsir Al-Maghari mentafsirkan ayat pertama dalam surah Al-Qad ni bahawa diturunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Jadi Al-Maghari telah mentafsirkannya dengan malam yang mulia, bukan kejahilan manusia. Ini adalah satu percanggahan dari sudut tafsiran. Maaf Ustazah Syamila, menyebut mengenai tafsiran, saya ingin bertanya apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi seorang pentafsir? Berkenaan soalan tersebut, menurut Fahad Al-Rumi dalam kitabnya Dirasat fi Ulumul Quran Karim, ulama menetapkan 7 syarat. Yang pertama adalah akidah mestilah sejahtera, iaitu tidak taksub dengan mazhab. Yang kedua, bebas daripada dorongan hawa nafsu. Jika terikat dengan hawa nafsu, seseorang itu akan bertukar kepada hak kepada batil dan yang batil kepada hak. Iaitu mengikut hati mereka je. Yang ketiga adalah ahli dalam ilmu usul tafsir. Sebagaimana yang kita tahu berkenaan qiraat, nasah mansukh, asbabun nuzul dan sebagainya. Seterusnya, dia mestilah faham hadis, riwayah dan dirayah. Yang kelima adalah ahli dalam ilmu usuluddin, sebagaimana yang berkaitan dengan tauhid. Yang seterusnya adalah ahli dalam ilmu usul fiqh, yang mengetahui kaedah-kaedah untuk mengistimbatkan sesuatu hukum. Kaedah yang terakhir adalah berkenaan ilmu bahasa Arab dan cabang-cabang dia seperti nahwu, sharaf dan balaghah dan sebagainya. Jadi mengikut pandangan saya, pengajar pada ajaran Kanzul Makhfiyah ni tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan tafsirannya juga bercanggah dengan kitab tafsir yang mutabar. Itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah. Jadi Ustazah Syamila ada menyebut bahawa tafsiran Dr. Azhar Ali ni bercanggah dengan tafsiran kitab tafsir yang mutabar, dan beliau juga tidak memenuhi syarat sebagai ahli tafsir. Okey, baik. Jadi seterusnya mungkin kita boleh dengar pula berkenaan dengan ajaran orang tauhid asli. Sila. Bersama Datuk Mufti. Saya tertarik berkenaan orang tauhid asli ni. Jadi berdasarkan ajaran Kanzul Makhfiyah bahawa orang tauhid asli ni tidak mengesahkan Allah. Bahkan haram mengesahkan Allah ni adalah semboyan sesat katanya. Jadi berdasarkan kenyataan ini, kita perlu fahami terlebih dahulu apa itu mengesahkan Allah. Esa itu ialah sifat Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu satu. Adapun mengesahkan Allah itu pada pandangan saya adalah suatu perbuatan ataupun pengakuan bahawa Allah itu esa. Jadi jika kita mengatakan bahawa tidak boleh mengesahkan Allah, seolah-olah tidak mengaku bahawa Allah itu bersifat esa. Jadi dan seolah-olah Allah itu bersifat dengan sifat yang sebaliknya, iaitu berbilang-bilang, lebih dari satu. Sedangkan perkara tersebut merupakan perkara mustahil bagi Allah, dan jelas di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi sudah jelas di dalam ayat tersebut mengatakan bahawa Allah itu yang Maha Esa. Jika kita mengatakan tidak boleh mengesahkan Allah, ibarat kita bercanggah dengan Al-Quran. Jadi mengharamkan apa yang tidak diharamkan Al-Quran. Jadi Syekh Mahmud Ibnu Muhammad Khattab As-Subki mengatakan bahawa wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui dan untuk mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Antaranya ialah sifat esa, iaitu wahdaniyah.
Okey, jadi ini bukan bermaksud sekadar mengetahui dan mengenali. Okey, ianya juga bermaksud bahawa wajib juga kita meyakini dan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Okey, dan boleh disimpulkan juga bahawa ajaran ini bercanggah dengan sifat 20 pegangan ahli sunnah wal jamaah. Saya juga ingin menambah iaitu seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang keempat yang berbunyi Subhana huwallahu wahidul qahar, yang bermaksud Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka jelas bahawa kedua-dua ayat ini membuktikan tentang keesaan Allah yang mutlak, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang keesaan Allah dalam Al-Quran. Jadi Wallahu a'lam. seterusnya bagaimana pula pandangan berkenaan wuduk hakiki? Berkenaan wuduk hakiki. Jadi Dr. Azhar Ali mengatakan bahawa wuduk hakiki pertamanya tidak menggunakan air. Dan dia juga tidak terbatas dengan mana-mana perkara yang mana membatalkan wuduk syar'i. Bahkan boleh membawa kepada solat daim, iaitu solat yang berterusan. Maka pada pandangan saya, ianya ada unsur-unsur ajaran batiniah. Ibarat wuduk hakiki ini mementingkan perkara batin. Contoh ajaran batiniah antaranya solat dengan niat sahaja. Wuduk hakiki ada sedikit persamaan dengan solat pakai niat itu. Dan tiada penjelasan Al-Quran berkenaan wuduk tanpa air, tidak batal dan boleh solat daim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila solah fausilu wujuhakum ila akhir ayat. Jadi berdasarkan ayat ini menyatakan wuduk adalah berkait basuh. Jadi basuh biasanya berkait dengan air. Jadi ajaran wuduk hakiki adalah bercanggah dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran sendiri menjelaskan wuduk adalah dengan air. Berkaitan dengan unsur batiniah tadi pula, ulama sufi iaitu Al-Ghazali dan Al-Baghdadi telah menyatakan bahawa batiniah ini golongan anti-Islam dan mereka lebih berbahaya daripada golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dengan ajaran Kanzul Mafian ini. Jadi, itu sahaja hujah saya. Wallahu a'lam. Jadi di sini ada unsur-unsur batiniah ya. Baik, terima kasih Prof. Jami. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan madah Kanzul Mafian. InsyaAllah. Sila siapa? Ini insya-Allah saya akan membahaskan berkenaan madah Kanzul Makhfiyah. Jadi kalau dilihat pada madah Kanzul Makhfiyah yang ditunjukkan oleh pemohon tadi, saya dapati ada beberapa perkataan yang pelik lah. Contohnya seperti Nurullah nyawaku, Zatullah tubuhku, dan di dalam Allah aku berada, dan sebagainya lah. Jadi kata-kata itu seolah-olah menunjukkan bahawa Allah dan makhluk adalah satu. Ini adalah kalau saya pada pandangan saya, ada unsur-unsur persamaan seperti ajaran sesak wahdatul wujud. Jadi sebagaimana pendapat ulama iaitu Ahmad bin Abdul Aziz Al-Qasir di dalam kitabnya menyatakan bahawa Allah Subhanahu Taala dan alam adalah satu. Ini adalah pandangan wahdatul wujud lah menurut yang terdapat di dalam kitab Ahmad bin Abdul Aziz Al-Qasir. Jadi Syekh Muhammad Al-Syah Al-Banjari berpandangan bahawa ianya merupakan suatu pegangan akidah yang kufur dan salah. Dan Sa'id Ramadan Al-Buti pula berpendapat bahawa ada dua wujud. Maknanya menolak pandangan ajaran Dr. Azhar Ali tadi, iaitu berkaitan dengan wahdatul wujud yang mengatakan bahawa hanya satu wujud. Seolah-olah perkataan dia menuju kepada situ. Jadi wujud menurut Al-Buti ada dua, iaitu wujud kamil dan wujud nakis. Jadi wujud kamil adalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sesempurna wujud dan tidak kuranglah. Adapun wujud nakis adalah wujud makhluk yang tak sempurna dan memerlukan kepada rahmat Allah untuk hidup. Jadi fahaman wujudiyah ataupun wahdatul wujud mengatakan bahawa Allah dan alam adalah satu merupakan suatu perkara yang mustahil. Jadi secara kesimpulannya, ianya menyalahilah konsep keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja pandangan daripada saya lah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustaz Sani. Saya rasa tengok kepada hujah masing-masing tu dah cukup dah. Jadi ada apa-apa penambah lagi kau?
Okey, saya rasa tak ada dah. Dah cukup jelas dah. Jadi saya rasa eloklah kita terus ke orang kata kemuncaknya lah, iaitu bahagian penentuan keputusan. Jadi di dalam nak menentukan satu keputusan ni, sebaiknya kita minta lah pandangan orang lain juga deh. Jadi saya nak mohon pendapat ahli jawatan kuasa fatwa semua untuk berkongsi pandangan masing-masing. Apakah keputusan terbaik bagi ajaran Kanzul Makhfiyah ni? Pertamanya saya buka kepada Ustazah Syamila. Sila Ustazah. Pada pandangan saya, ia merupakan satu ajaran sesat kerana pengasas ajaran Kanzul Makhfiyah ini mengajar ilmu tafsir dengan tafsiran yang bercanggah dengan tafsiran para ulama yang mutabar. Okey, baik. Bagaimana pula dengan Prof Syahmi? Pendapat saya pula berdasarkan ajaran wuduk hakiki, ianya jelas bercanggah dengan Al-Quran sebagaimana dalil yang saya bahaskan tadi. Okey. Terima kasih. Ustazah Hanu pula? Okey, pada pendapat saya pun lebih kurang dengan Prof Syamil lah. Ajaran ni adalah bertentangan dengan sifat 20 dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Ustazah Salsabila? Pada pandangan saya memang jelaslah bahawa ajaran ini memang berlawanan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan sifat 20. Dan yang terakhir, Ustaz Tani. Saya juga berpandangan bahawa ajaran ini adalah suatu ajaran yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sebab ada unsur-unsur wahdatul wujud dan bercanggah juga pada sifat Allah. Jadi itu pandangan saya lah. Okey, baik. Berdasarkan pada pandangan-pandangan yang telah diberikan, secara majoritinya saya memutuskan bahawa ajaran Kanzul Makhfiyah ni adalah suatu ajaran yang bercanggah lah dengan pegangan Ahli Sunnah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ianya juga menyalahi syariat Islam. Dari antara pencanggahan yang berlaku dalam ajaran tersebut adalah seperti yang pertamanya, mentafsirkan ayat Al-Quran tanpa merujuk kepada mana-mana kitab tafsiran yang muktabar, yang mana guru yang mengajar itu hanyalah membuat tafsiran berdasarkan kata hati dan logik akal fikiran semata-mata. Yang kedua, memasukkan ilmu yang berunsur batiniyah dalam pengajarannya. Ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan yang tiga, memasukkan ilmu yang berunsur ajaran wahdatul wujud yang sesat dalam ajarannya. Yang keempat, memasukkan ajaran yang bercanggah dengan sifat 20 yang dipegang dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir adalah menggunakan istilah-istilah yang mengelirukan pemahaman, yang mana sekiranya istilah-istilah tersebut mungkin boleh menimbulkan salah faham di kalangan pengikutnya, terutamanya bagi yang baru saja ingin mendalami ilmu agama. Jadi insya-Allah kita akan keluarkan memo secara rasmi kepada pihak pemohon dan kita juga akan hebohkan kepada masyarakat umum. Dan kita tawakallah kepada Allah SWT dengan keputusan yang kita buat ni. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah, semoga jawapan ataupun keputusan yang kami putuskan ini mendapat rahmat dan redha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua kerana telah memberikan kerjasama dan komitmen yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.